إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستلهمه ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ووسيلتنا إلى ربنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور هادينا وأستاذنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتكشف بها كروبنا وتجعلنا بها عندك من المقبولين المرحومين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم بيننا وبين الله بيننا وبين عباد الله. نستغفر الله لكل ما يعلمه الله ظاهرا وباطنا قولا وفعلا حسا ومعنى لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأهلنا ولذرياتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من تقدم منهم ومن مضى ومن هو آت من يومنا هذا إلى يوم الميقات. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا مع مزجم صاحنيات. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup di dunia ini. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita masih boleh bernafas. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita masih boleh masuk ke majlis ini, kita masih boleh mencari ilmu agama Islam. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kita berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersama malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masjid ini. Dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufiknya, dengan hidayah daripadanya, dengan bantuannya kita datang ke majlis ini untuk mencari ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ilmu agama Islam ataupun barang siapa yang mencari ilmu untuk menghidupkan syariat Islam, tujuannya daripada majlis ini, tujuannya daripada majlis ta'limnya untuk menghidupkan syariat Islam, syariat agama Islam, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan hukum hakam Allah. Apakah fadilahnya? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencari ilmu untuk menghidupkan syariat Islam, maka sesungguhnya tidak ada antaranya dan malaikat dan anbiya Allah malaikat satu darjah. Tidak ada antaranya dan para anbiya malaikat satu darjah. Maknanya tidak ada beza antara darajatmu dan darajat para malaikat, para anbiya. Tidak ada beza antara darajatmu dan darajat para anbiya Allah malaikat satu darjah. Tapi tujuannya daripada ilmunya untuk menghidupkan syariat Islam, menghidupkan syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita daripada kalangan mereka. Dan kita pun sudah tahu, tuan-tuan, puan-puan, sebesar-besar dosa pada hari kiamat. Apakah dosa yang paling besar pada hari kiamat? Adakah dosa orang yang berzina wal'iyadzu billah, ataupun dosa orang yang minum arak wal'iyadzu billah, ataupun dosa orang yang kafir kepada Allah wal'iyadzu billah ta'ala? Bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, "Laisa hunaka dhanbun a'zam ma yuqabilu bihi al-insana rabbahu yawm al-qiyamah mithlu jahalati ahli baitihi." Tidak ada dosa yang paling besar pada hari kiamat bila seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti
besar bila seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah kejahilan ahli keluarganya. Bagaimana kalau dia sendiri jahil? Kalau dia sendiri orang jahil, dia sendiri tak tahu apakah syarat-syarat ibadah kepada Allah, apakah syarat-syarat ataupun fardu-fardu wudu ataupun rukun-rukun salat dan sebagainya. Kalau dia sendiri tak tahu, maknanya dosa yang lagi besar. Dosa yang paling besar pada hari kiamat bila seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah kejahilan ahli keluarganya. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menunaikan solat, bagaimana kita menunaikan zakat, bagaimana kita tahu bagaimana membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu satu jalan yang sangat besar yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah jalan ilmu. Kadang-kadang seorang dia jaga solat 50 tahun, 60 tahun, Masya Allah. Kadang-kadang dia bangun qiyamul lail, hari-hari bangun qiyamul lail, tapi Allah tak terima satu rakaat daripada ibadahnya. Satu rakaat, satu sujud Allah tak terima. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata di dalam hadis sahih, "Inna ar-rajul la yusalli 50 sana wa 60 sana wa la tuqbal lahu salatun wahidah." Sesungguhnya ada seorang yang menunaikan salat selama 40 tahun, 50 tahun, akan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun satu rakaat. 50 tahun, 60 tahun. Tapi salatnya semua ibadahnya rugi. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun satu rukuk, satu rakaat, walaupun satu sujud. Kenapa wahai Abu Hurairah? Para sahabat bertanya kepadanya, kenapa? Sayyidina Abu Hurairah berkata, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia buat salat tapi dia tak tahu apakah rukuknya, apakah sujudnya. Dia tidak menyempurnakan sujud dan rukuknya. Dia rukuk sujud sahaja tanpa ilmu. Jahil sahaja, sujud rukuk, semua sujud kepada Allah. Ini tiang ini Masya Allah sujud. Ekor ini pun bertasbih kepada Allah. Kapai ini pun beribadah kepada Allah. Semua makhluk Allah beribadah kepada Allah. Seperti mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidak ada sesuatu melainkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertasbih, bertahmid kepada Allah, akan tetapi kamu tak memahami tak ibadahnya dan tasbihnya, tak faham tasbihnya. Tapi ibadah manusia lain. Syarat ibadah manusia mesti menunaikan ibadah itu dengan ilmu, Kalau dia tak belajar, tak masuk majlis seperti majlis ini, tak rajin hadir dirinya dalam majlis ilmu, mana boleh dia jadi alim? Mana boleh dia tahu bagaimana dia buat salat? Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, jika kakimu tak boleh membawa kamu ke syurga Allah di dunia, syurga Allah majlis ilmu. Jika kakimu tak boleh membawa kamu ke syurga Allah atau ke masjid, maka sesungguhnya tak boleh membawa kamu ke syurga Allah pada hari kiamat. Kalau kakimu sekarang di dunia ini berat, susah nak pergi majlis ilmu, susah nak pergi masjid, lagi susah pada hari akhirat masuk syurga Allah. Berat. Kalau sudah susah di dunia, pada hari akhirat lagi susah. Tapi orang yang senang pergi majlis ilmu di dunia ini, senang pergi masjid, kakinya ringan untuk membawanya ke masjid, lagi ringan pada hari akhirat, lagi laju pada hari akhirat membawanya ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang rajin pergi sini pergi sana, banyak macam sekarang Masya Allah macam-macam rumah terbuka, daripada pagi sampai malam 5 rumah pergi, rajin pergi sini, tak letih, tak penat. Tapi bila malam pergi masjid ilmu, letihnya, urus saya sudah pandai makan makanan jismani, tapi tak pandai cari makanan rohani. Sebenarnya inilah rumah yang terbuka. Rumah terbuka rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
terbuka dunia dan akhirat. Bukan sementara sahaja sebulan ataupun lagi seminggu habis tidak ada rumah terbuka. Tapi inilah rumah yang terbuka. Sebenarnya inilah rumah yang terbuka, dunia dan akhirat. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masuk ke rumah Allah di dunia mencari ilmu, maka sesungguhnya dia akan masuk rumah Allah pada hari akhirat. Bukan maknanya haram, tak boleh, tak. Maka Allah single, boom, tidak ada masalah. Tapi jangan lupa makanan akhirat, jangan lupa makanan rohani, jangan lupa makanan hatimu. Seperti mana badan kita akan mati jika kita tak makan, tak minum. Roh kita, jiwa kita, hati kita juga mati jika kita tak baginya makanan rohani, salat, ibadah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Badunya lepas bulan Ramadan, lepas hari raya, kita rajin mencari ilmu. Sebaik-baik ibadah, ulama berkata, sebaik-baik amalan yang seorang mukmin buat selepas bulan Ramadan ialah mencari ilmu. Mencari ilmu agama Islam. Itu amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik amalan, amalan yang terbaik setelah bulan Ramadan, sebab kita biasa di bulan Ramadan baca Quran, salat, tasbih dan sebagainya. Tapi lepas bulan Ramadan apa yang kita buat? Memang mesti kita akan baca Quran, tapi antara ibadah yang mulia majlis ilmu. Majlis ilmu. Sebab dengan majlis ilmu kita tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua daripada kalangan mereka insya-Allah ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada kalangan orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada kalangan orang yang mencari ilmu agama Islam untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan insya-Allah kita sama-sama belajar dan mengajar. Kita belum habis bab kedua dalam daripada kitab Bidayatul Hidayah. Ada adab masuk ke dalam tandas. Ada adab masuk ke dalam tandas. Cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah nak masuk, nak menunaikan hajatnya. Adab Nabi Muhammad, ada adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika balita nak masuk ke dalam tandas. Dan kita sudah sampai kepada syarat-syarat batu istinja. Itu istinja buang najis dengan batu. Tapi zaman ini alhamdulillah semua alat cuci sudah ada. Tapi zaman dulu susah, air itu susah. Tapi zaman ini alhamdulillah. Tapi lebih baik bila seorang nak bersihkan dirinya daripada najis, ada berapa cara? Dan kita sudah tahu ada 3 cara. Ada 3 cara untuk buang najis, sama najis besar ataupun kecil. Ada 3 cara. Yang pertama, bersihkan najis itu dengan air sahaja. Itu cara yang pertama. Maknanya bila seorang nak buang najis kecil ataupun besar, lepas tu kena cucilah dirinya dengan air. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada air, cucilah diri dengan batu. Kalau tidak ada air, cucilah diri dengan batu. Baik. Kemudian ini kalau tidak ada air. Kalau tidak ada air, namanya istinja. Dan batu itu bukan batu yang kita tahu. Dalam bahasa Arab batu itu, atau dalam bahasa fikih, dalam bahasa fikih, batu itu yang kita buang najis dengannya apa-apa sahaja yang kesat. Tisu sekalipun hukumnya hukum ataupun kain yang apa-apa sahaja. Bukan batu yang kita tahu. Batu itu kullu khashin, semua sesuatu yang kesat. Maknanya tak boleh kita buang najis dengan licin macam cermin dan sebagainya. Itu
Tak boleh. Baik, ini cara yang kedua. Ketiga, itu yang afdal. Sebaik-baik cara untuk buang najis menggunakan batu dan air. Awal guna batu, kemudian air. Sekarang bila seorang dalam tandas ada tisu. Di dalam tandas ada tisu. Disunnahkan guna tisu kemudian air. Dapat fadilah yang tinggi. Kadang-kadang seorang dia dalam tandas, tapi subhanallah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah tak berhenti. Malaikat Allah menumbuhkan dia di sisi pintu tandas sebab malaikat Allah tak ikut. Rakib adid tak akan ikut seorang bila dia masuk dalam tandas. Tapi mereka tulis pahala untuknya. Kenapa? Sebab dia buat apa? Dia buat najis itu dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guna tisu, kemudian guna batu. Apakah fadilahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati falahu ajru 100 syahid." Orang siapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnahku, maka sesungguhnya Allah berikan kepadanya pahala 100 syahid. Sunnah dalam tandas, baru dalam tandas. Buang najis dengan tisu dan air, pahala 100 syahid. Tak perlu pergi perang dekat Palestin. Kadang-kadang seorang nak perang, nak pergi jihad. Jihadlah dirimu sendiri awal. Berjihadlah di dalam rumah kamu awal sebelum pergi sana. Dia tak pandai, tak kuat buat satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, mana boleh pergi jihad di sana. Dapat fadilah 100 syahid, pahala 100 syahid, bukan seorang syahid, 100 syahid. Baik, inilah cara-cara buang najis. Dan ada syarat. Apakah syarat batu itu? Dengan apa batu ataupun ada batu yang khusus? Ada berapa syarat bagi batu itu yang kita akan guna? Baik, muka surat 29. Dan apabila kau mau menggunakan batu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila engkau mahu menggunakan batu sahaja, maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menyerapkan, iaitu menyuci dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, sekiranya tidak menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istijabmu dengan 5 biji batu atau 7 biji, sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil, dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Dan janganlah engkau beristijab dengan tangan kanan. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istijab itu dengan katamu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat nifaq dan peliharakanlah kemaluanku daripada kejahatan, yakni seperti zina. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah atau titik atau dengan sabun setelah selesai daripada istijab. Kemudian lalu engkau membasuh akan tanganmu itu. Baik, inilah syarat batu. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menulis berapa syarat sahaja. Tak tulis semua syarat-syarat batu, tapi baik. Dan apabila engkau mau menggunakan batu sahaja, kita sudah tahu ada 3 cara. 3 cara untuk apa? Untuk cucikan najis, guna air sahaja ataupun batu sahaja ataupun dua-duanya, batu dan air. Baik, kalau seorang tidak ada air, ada batu sahaja, dan apabila engkau mau menggunakan batu sahaja, maka carilah, ini yang pertama, 3 biji batu. 3 biji batu. Dan disunahkan carilah batu itu sebelum menaikkan hajatmu, sebelum pergi ke tempat buang najis, ataupun sebelum masuk tandas,
carilah 3 batu. Tapi sekarang di dalam tandas tidak ada tempat yang tempat buang najis, tak guna batu. Ini kalau seorang musafir ataupun berada di dalam hutan dan sebagainya, ataupun dan sebagainya, tempat yang terbuka yang tidak ada tandas khusus, kena bagi jauh daripada mata manusia. Bagilah jauh daripada mata manusia. Kadang-kadang seorang fikir tak adalah, tak boleh. Sekarang di semua tempat ada tandas, tapi tak ada. Kadang-kadang seorang pergi jalan-jalan, pergi Makkah, lepas dia buat haji dan umrah, dia pergi jalan-jalan masuk hutan ataupun sahra bahasa dan sebagainya, jauh sangat, tidak ada tandas. Kemudian dia sakit perut, mana boleh tunggu sehingga dia balik ke hotel. Pada waktu itu ikutlah cara ini, cara kedua, beristinja dengan batu jika tidak ada air. Kadang-kadang ada air sedikit sahaja yang cukup untuk minum, tak boleh beristinja dengan dia. Kalau dia beristinja dengan air itu, kalau dia menggunakan air itu untuk istinja, nanti tak boleh minum. Beristinjalah dengan batu. Baik, sebelum menunaikan hajatmu, sebelum pergi ke tempat buang najis, sediakan batu 3 biji, ataupun 1 biji yang ada 3 tempat. Satu batu yang mempunyai 3 tempat, maknanya boleh beristinja ini. Batu yang besar sikit, ada batu yang besar sikit. Guna tempat pertama, kemudian pusingkannya guna itu. Cara batu itu, gunalah 3 batu ataupun 1 batu yang ada 3 apa? Pucuk. 3 muka. Dalam bahasa Arab salat awjuh. Ada 4 muka. Boleh dia dengan 1 batu boleh buang najis itu, ataupun sediakan 3 tisu, ataupun tisu yang besar, kemudian dia guna, kemudian dia lipatnya, kemudian dia guna macam tu. Tisu juga, sebab sekarang yang paling ramai orang guna tisu. Kadang-kadang dalam bagnya, maknanya sebelum buang najis kena sudah ada tisu atau batu dalam bahasa fikih, apa-apa sahaja yang boleh buang najis, apa-apa sahaja yang boleh buang najis, tisu dan kain dan sebagainya. Baik, ini yang pertama, syarat yang pertama, 3 biji batu yang suci, 3 biji. Kemudian batu itu kena bukan najis, bukan batu yang najis, dan batu itu suci dan halal. Apa makna halal? Tak boleh dengan batu masjid. Batu masjid tak boleh, ataupun batu Allahumma salli ala Muhammad. Ada khilaf di antara ulama. Kalau ada satu tanah yang wakaf, tuan tanah itu, dia wakafkan tanah itu untuk buat masjid, buat tempat ibadah. Tak boleh buang najis di tempat itu, dan juga tak boleh mengambil batu tanah itu, sebab tanah itu sudah wakaf, hak milik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana boleh dapat izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada khilaf, tapi ada ulama kata tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau tanah itu belum bangun, kalau masih di bawah, belum guna, belum jadi tempat ibadah, tidak ada masalah. Ataupun ngambil batu daripada rumah orang lain. Ngambil batu daripada rumah orang lain. Zaman dulu banyak berlaku begitu. Bila dia lalu nak pergi ke tempat buang najis, dia ambil batu kecil daripada tanah rumah orang, ambil kemudian dia guna. Itu tak boleh.
Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pada satu tahun dia berwukuf di atas Arafah waktu haji. Kemudian dia menangis, sangat menangis, sehingga ramai orang sudah balik, tapi dia masih bermunajat kepada Allah dan berdoa kepada Allah pada waktu yang sangat panas. Dia Masya Allah macam sudah mandi. Dia berdoa menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang sudah balik, malaikat anak-anak muridnya tunggu dia. Kemudian ada orang yang pergi sini pergi sana, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada seorang bertanya kepadanya, wahai imam, inilah Imam Malik, Imam Darul Hijrah, tapi menangis betul-betul sehingga tak tahu orang sudah turun. Dia kata, saya menangis karena satu dosa atau satu kesalahan. Saya baru ingat satu kesalahan saya buat sebelum 2 tahun. 2 tahun sudah saya buat satu kesalahan ataupun satu kesilapan. Apakah kesalahan Imam Malik radhiyallahu anhu arda? Dan dia kata, pada satu hari saya pergi rumah kawan saya dan saya makan di rumah kawan. Bila saya keluar daripada rumah kawan saya, dalam perjalanan ada daging di antara gigi. Ada daging coping, keluarkannya. Dan dia kata saya mengambil satu ud saghir. Kayu kecil dia mengambil daripada rumah orang itu, rumah jiran. Sebab kalau sekarang seorang pergi ke Yaman atau dekat Makkah, rumah yang lama-lama dekat, daripada tanah itu campur dengan macam batu, kayu kecil bagi kuat tanah dengan kayu. Dan dia mengambil kecil, kemudian dia mengeluarkan daging itu dengan kayu yang dia mengambil daripada rumah orang itu. Kecil sahaja, tidak ada masalah, tak akan jatuh. Yang ambil kecil sahaja. Kemudian bila dia sampai ke rumah, dia ingat, ya Allah, saya mengambil kayu itu daripada rumah jiran itu. Sedih. Dia balik jumpa orang itu. Dia kata jumpa orang itu, kemudian dia sudah memohon maaf daripadanya. Kemudian anak-anak muridnya berkata, okey, tuan rumah sudah maafkanmu, kenapa menangis? Dia kata, hati saya sampai sekarang tak tenang. Bila saya ingat perbuatan saya itu, sampai sekarang saya takut dia maafkan saya sahaja kerana dia malu dengan saya. Subhanallah. Tengok kayu kecil daripada rumah orang. Zaman ini Masya Allah, dia mengambil harta yang cukup untuk satu negara atau cukup untuk semua umat Islam yang fakir di Somalia atau di Palestin, yang kita boleh bebaskan Masjid Al-Aqsa dengan harta itu. Biasa. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, bila kita sebut namanya sekarang, kita baca doa untuk dia. Mengambil satu kayu yang kecil daripada rumah orang. Bagaimana orang yang mengambil harta orang? Bagaimana orang yang mengambil tanah-tanah orang? Bagaimana? Kasihan betul. Kasihan betul. Kalau boleh lari daripada manusia di dunia, kalau boleh lari daripada mahkamah manusia di dunia ini, dia tak akan lari daripada mahkamah Allah pada hari akhirat. Bahkan dia tak akan lari daripada mahkamah Allah di dunia sebelum akhirat. Itu fitratullah. Sebelum dia mati, mesti Allah memberi hukum kepadanya bila dia tengah nazar. Dia tak akan mati. Orang zalim biasa, fitratullah. Biasa orang zalim umur mereka terlalu panjang. Orang zalim umur mereka terlalu panjang. Tapi Allah tak akan mengambil nyawa mereka sehingga Allah menghina mereka, jatuhkan mereka. Fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha, sunnatullah. Baik.
batu itu kalau seorang nak beristinja, tengok ya Allah, tuan-tuan, puan-puan. Tengok bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar kita, kalau seorang nak beristinja, nak buang najis, kena buang najis dengan batu yang halal. Maknanya jangan mengambil batu orang lain. Walaupun yang biasa, kalau seorang nak ambil batu dari batu, tidak ada seorang yang boleh tanya, tu batu. Tak. Itu kita manusia, tapi Allah dan lain. Maknanya kalau Allah sudah mengajar kita tentang perkara yang sangat biasa, kita memandang badannya dengan hina. Nak ambil batu, ambillah satu lori. Tapi subhanallah, syariat Allah, syariat yang tak bagi seorang ruang untuk mengambil hak orang yang lain. Walaupun nak beristinja sahaja, bukan nak makan, nak beristinja, nak buang najis. Buanglah najis itu dengan batu yang halal, dengan tisu yang halal. Maknanya ulama berkata, kalau seorang nak buang najis itu dengan tisu orang lain, tanpa izinnya, berdosa. Walaupun kita yakin orang itu tisu, ambillah tisu, kan? Tapi kalau seorang nak buang najis, kemudian dia mengambil tisu itu, tapi tisu itu tisu kawan dia, tanpa izin, haram, berdosa. Haram, Allah akan tanyanya. Maknanya kalau nak buang najis itu, mintalah izin orang itu. Tisu, ya tisu. Maknanya bila kita nampak benda yang biasa itu mulia, kita tak boleh mengambil kepada benda yang haram, harta orang ataupun hak manusia, hak fukara, hak masakin, hak anak-anak yatim. Kalau benda ini yang biasa, yang kecil, tak boleh, sudah tak boleh. Maknanya yang lain lagi bahaya, lagi besar. Hak manusia itu satu benda yang sangat bahaya. Tengok Imam Malik radhiyallahu anhu ardah menangis atas dosa yang dia buat. Bukan dosa, tapi dia kata itu dosa. Yang dia buat 2 tahun sudah. 2 tahun sudah dia tak lupa. Apakah dosanya mengambil? Ya Allah. Mudah-mudahan insya-Allah, semoga Allah menyelamatkan diri kita daripada hak semua manusia, dan semoga Allah menyelamatkan diri kita daripada hak-hak orang lain insya-Allah taala. Itu perkara yang sangat bahaya, tuan-tuan, puan-puan. Kematian tunggu kita, kubur tunggu kita, soal munkar dan nakir tunggu kita. Kita akan lari ke mana daripada mereka? Jika kita pandai di dunia ini lari daripada manusia, lari daripada mahkamah manusia, kita tak akan lari daripada Allah, kita tak akan lari daripada malaikat Allah, kita tak akan lari daripada munkar wa nakir. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Qaul, satu perkataan, malaikat tulis. Baik, ini yang pertama. Batu itu suci ataupun tisu suci. Kemudian tiga batu. Kemudian halal, batu itu batu yang halal atau tisu itu tisu yang halal. Kadang-kadang seorang bila dia nak masuk tandas, walaupun ada air, bila dia masuk tandas, kadang-kadang dia buka bagnya, tidak ada tisu. Memang lebih baik kita guna batu dan air. Sebelum kita suci diri kita, meluang kita dengan air, sucilah dengan tisu. Kadang-kadang bila seorang nak masuk tandas, tengok beg dia tidak ada tisu, kemudian dia buka beg orang lain, kawan dia mengambil tisu kawan. Atau kadang-kadang seorang datang, dia mengambil sekarang ini dia mengambil tisu masjid ini. Ada tisu, dia mengambil dua tisu, mengambil. Sekarang pun sudah tidak ada tisu, mungkin semua orang mengambil. Allah a'lam. Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan, puan-puan. Sebab kita tahu tisu itu orang buat untuk masjid, untuk perkara yang darurat di dalam masjid. Kalau seorang ada masalah di dalam masjid, jangan mengambil tisu itu,
dia. Mana boleh kita dapat izin daripada semua orang yang bagi sedekah untuk masjid ini. Kena hati-hati. Yang kata seorang bila dia nak masuk tandas, kemudian dia masuk ngambil duit, pergi sana. Untuk apa orang ataupun ahli masjid ini beli tisu ini? Untuk apa? Mungkin untuk imam ataupun untuk orang kalau ada masalah berdarah di dalam masjid dia guna. Bukan untuk